berjumpa lagi kita di channel Cikgu AC. Baik, Cikgu akan sambung video berkaitan dengan bab 10 bagi tajuk Sejarah Tingkatan 2, iaitu 10.4 keunikan masyarakat Bumiputra, Sarawak dan Sabah. Ini adalah video Cikgu yang ketiga untuk tajuk 10.4. Untuk video kali ini kita akan tumpukan kepada tajuk ke-6, iaitu tarian dan juga seni pena. Seterusnya kita akan tengok tajuk tarian. Bagi masyarakat Sarawak, kepelbagaian kaum yang terdapat di Sarawak, maka lahirlah pelbagai tarian yang unik dan menarik. Ini dapat dilihat melalui pakaian, alatan tarian dan juga rentak tariannya. Bagi masyarakat Sabah, pelbagai jenis tarian yang telah diwarisi sejak dari zaman berzaman mempunyai keunikan dan perbezaannya. Ini dapat dilihat dari segi hiasan baju penari, peralatan yang digunakan serta gerak tari semasa tarian itu dipersembahkan. Kita akan tengok dulu tarian di Sarawak. Ngajat merupakan tarian kaum orang Iban, orang Ulu. Bagi ngajat Iban boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ngajat Indu dan juga ngajat Lesung, di mana tarian ngajat ini adalah bagi tujuan memberikan semangat kepada pejuang ketika berperang. Yang kedua adalah tarian Datuk Julut yang ditarikan oleh kaum orang Ulu sebagai lambang kegembiraan dan terima kasih. Penari wanita akan berpakaian berwarna-warni dihiasi dengan perhiasan kepala. Kemudian mereka juga akan menggunakan bulu burung kenyalang ketika menari, diiringi alat muzik tradisional iaitu sapeh. Tarian yang ketiga adalah bermukun, di mana bermukun ini merupakan acara bergendang. Gendang akan dipalukan oleh wanita, penarinya hanya lelaki sahaja. Pemukul gendang akan berbalas pantun. Tarian bermukun ini biasanya ditarikan semasa majlis perkahwinan. Baik, kita akan tengok gambar. Yang pertama ini adalah gambar tarian ngajat. Yang kedua adalah tarian Datun Julut. Yang ketiga ini adalah bermukun. Seterusnya kita tengok masyarakat di Sabah. Tarian kita dapat di Sabah. Yang pertama adalah Sumazau. Tarian Sumazau merupakan tarian kaum Kadazan Dusun. Dan tarian Sumazau ini selalunya mempunyai variasinya sendiri mengikut kawasan seperti di Penampang dan Papar. Sumazau ditarikan semasa pesta keamatan dan majlis keramaian. Perkataan Sumazau diambil daripada Sazau yang memberi maksud pergerakan tangan penari seperti seekor burung elang. Tarian yang kedua adalah Magunatip, di mana tarian ini merupakan tarian kaum Murut dengan menggunakan dua batang bulu dan ditarikan ketika majlis keramaian. Tarian yang seterusnya adalah tarian Limbai, di mana tarian ini merupakan tarian kaum Bajau atau Sama di pantai barat Sabah. Ditarikan secara berpasangan dan pasangan wanita akan memakai sarimpak, iaitu hiasan di kepala. Tarian Limbai ini akan ditarikan semasa majlis perkahwinan. Kita tengok gambar. Baik, yang pertama ini adalah tarian Sumazau. Yang kedua ini adalah Magunatip. Dan yang ketiga ini, kalau tengok gambar ini, mempunyai hiasan sarimpak, iaitu tarian Limbai. Tajuk terakhir dalam 10.4 ini adalah seni pena. Bagi masyarakat Sarawak, terdapat 3 bentuk yang unik, iaitu rumah panjang, rumah tinggi dan juga rumah barok. Antara ketiga-tiga bentuk ini mempunyai persamaan, iaitu menggunakan sumber hutan dalam menghasilkan seni pena rumah ini. Bagi masyarakat Sabah pula,
mempunyai ciri seni bina yang tersendiri dan unik, yaitu rumah panjang perahu yang dijadikan sebagai kediaman. Mari kita tengok yang pertama, Sarawak Rumah Panjang. Baik, ini adalah gambar rumah panjang. Rumah panjang merupakan seni bina kaum Iban, Bidayu, dan orang Ulu bagi tujuan keselamatan, pertahanan, dan mewujudkan kerjasama antara penduduk di dalam rumah panjang. Fungsi rumah panjang adalah sebagai tempat tinggal, tempat berinteraksi, tempat mengadakan acara perayaan. Antara bahan pembuatan untuk rumah panjang ini adalah kayu keras seperti belian dan juga atap yang berdaun tebal, yaitu daun rumbia. Baik, ini adalah rumah panjang. Dalam rumah panjang terdapat bilik. Ini adalah bilik yang bernombor 1, di mana bilik ini adalah bilik bagi setiap keluarga yang terdapat di dalam rumah panjang. Yang kedua adalah tanju. Baik, ini adalah tanju. Nombor 2. Tanjung merupakan ruang yang digunakan untuk pelbagai kegunaan bagi mereka yang tinggal di dalam rumah panjang tersebut. Yang ketiga adalah ruai. Ini adalah ruai yang bernombor 3, yaitu ruang untuk tempat berkumpul, terutamanya untuk majlis sosial. Seni bina yang kedua adalah rumah tinggi. Ini adalah rumah tinggi. Rumah tinggi merupakan seni bina bagi kaum Melanau, di mana fungsinya ini mempunyai tinggi 10 meter dari aras tanah bagi tujuan untuk mengelakkan serangan musuh. Antara bahan pembuatan utama bagi rumah tinggi ini adalah kayu keras dan bulat seperti belian. Seni bina yang ketiga bagi masyarakat Sarawak adalah rumah baruk. Baik, ini adalah rumahnya yang dibina oleh kaum Bidayu, iaitu bulat dan berbentuk kon. Puncaknya dihiasi dengan lambang burung kenyalang. Antara fungsi rumah baruk adalah tempat untuk menyimpan tengkorak dan senjata, pusat bagi acara ritual, tempat untuk bermesyuarat, majlis sosial yang lain. Antara bahan-bahan yang digunakan adalah kayu keras seperti belian, atapnya dari daun rumbia, dan dindingnya dari bulu. Kita akan tengok seni bina bagi masyarakat Sabah. Yang pertama adalah rumah panjang rungus. Baik, ini adalah rumahnya. Juga dikenali sebagai winatang. Keistimewaannya adalah bilik tidur bagi rumah panjang rungus ini. Kedudukan kepala adalah sudut tepat arah Gunung Kinabalu. Fungsi rumah panjang rungus ini adalah sebagai tempat kediaman dan juga kubu pertahanan daripada pihak musuh. Wujud semangat kerjasama, yaitu masing-masing saling melindungi ahli di dalam rumah panjang ini. Antara bahan pembuatan rumah panjang rungus adalah kayu bulat, buluh, dan kulit kayu, serta daun nipah. Baik, ini adalah rumah panjang rungus, di mana bahagian yang terdapat di dalam rumah panjang rungus yang pertama adalah ongkop, yaitu merupakan ruang bilik keluarga. Yang kedua adalah apat, yaitu tempat untuk berkumpul ketika majlis tertentu, tempat untuk santai bagi penghuni-penghuni rumah panjang. Seni bina yang seterusnya adalah rumah panjang murut. Baik, ini adalah gambarnya. Rumah panjang murut mempunyai pelbagai nama, antaranya adalah tulus, pahun. Fungsi rumah panjang murut adalah untuk keselamatan dan pertahanan. Pintu rumah bagi rumah panjang ini adalah terletak di tepi rumah. Ruang memanjang memisahkan bilik keluarga dan bahagian tengah-tengah merupakan tempat pertemuan
Pada ketika yang sama juga, di dalam rumah panjang murut ini mempunyai lantai yang digunakan untuk tarian atau lansaran. Antara bahan pembuatannya adalah kayu bulat, kulit kayu, daun tolidus. Mari kita tengok pelan rumah panjang murut. Yang pertama adalah sulap. Ini adalah sulap nombor 1, di mana sulap merupakan bilik keluarga. Yang kedua adalah langsaran. Ini adalah langsaran, di mana ruang ini merupakan lantai tarian yang terletak di tengah-tengah rumah panjang orang murut. Yang seterusnya adalah tobon. Ini adalah tobon, yaitu tobon merupakan pintu utama keluar masuk rumah panjang kaum murut. Yang keempat adalah salo, iaitu ruang terbesar memanjang yang terletak di sepanjang rumah panjang murut, di mana digunakan terutamanya semasa majlis sosial dan juga upacara agama. Seni bina yang ketiga masyarakat Sabah adalah lepa, di mana lepa merupakan seni bina bagi kaum Bajau atau Sama di pantai timur. Lepa juga merupakan sebuah perahu, di mana fungsinya adalah untuk mengangkut barangan serta merupakan tempat kediaman. Antara bahan pembuatan bagi lepa adalah kayu, obah suluk, seraya, mata-mata, dan gagir. Bagi atap lepa pula menggunakan daun nipah. Semasa membina lepa, terdapat perhatian yang perlu diberikan dalam pembuatannya, yaitu dari segi hari dan bulan ketika mengambil kayu dan bahan lain. Sebagai rumusan, masyarakat Sarawak dan Sabah bijak dalam mengurus sumber alam sekitar. Pada ketika yang sama juga, masyarakat Sarawak dan Sabah menerima pengaruh luar daripada kerajaan alam Melayu. Secara tidak langsung ini telah memberikan kesedaran dan menyebabkan masyarakat Sarawak dan Sabah rajin dan mempunyai sikap terbuka dalam membantu memajukan diri dan juga negara. Baik, cikgu rasa setakat ini sejak perkongsian video pada kali ini. Dengan berakhirnya video ini, maka tamatlah semua silibus bagi tajuk tingkatan 2. Sekiranya Anda ingin mendapatkan video-video sebelum ini bagi tingkatan 2, boleh rujuk di channel cikgu. Semoga penghasilan video-video ini akan dapat membantu Anda untuk lebih memahami tajuk-tajuk di dalam sejarah tingkatan 2. Akan datang, cikgu akan terus menyambung video berkaitan dengan sejarah tingkatan lain. Terima kasih kerana memberikan sokongan sepanjang tahun ini. Teruskan untuk memberikan sokongan kepada cikgu. Bye!